Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Doa saya anda sihat walafiat. Hari ini hari Isnin, semua bekerja, semua bertugas seperti biasa. Saudara Wan Aisyah, saudara Jumri Abdullah. Begitu juga dengan saudara Mak Su dari Bukit Mertajam, saudara Naimah Yusof, saudara Izzuddin di Pulau Pinang cuaca mendung katanya. Saudara Faizal Acoy, apa khabar? Salam satu Malaysia. Nek Chun, apa khabar Nek Chun? Itu juga dengan Izham Safawi, saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru, saudara Allah Hamid, saudara Salim, saudara Yaakob, saudara Puan Shima, Nek Chun, saudara Rizal Saleh, saudara Rahman Arazaina, Wan Esah, apa khabar saudara? Moga sehat. Saudara Syarif, Irna Dardiri dari Simpang Taiping, saudara Budi Ulik, apa khabar saudara Budi Ulik? Saudara Izhar Safawi, saudara Rahman Arazaina, saudara. Apa hal mereka ganggu lah live saya ni, saudara. Saudara Yah, apa khabar? So Izhar Safawi, selamat petang sama saudara Hassan, saudara Vijay Kumaran, saudara. Itu juga saudara Acik Warisan. Moga sihat semua, ceria semua pada ya. Puan Azizah Arazaina, gitu juga Iza Safawi, saudara Puan Normah PE. Waalaikumsalam. Saudara Izzuddin petang ni dia kata dia makan nasi lemak dengan sambal tumis udang. Tunggu saudara, saya datang ke Pulau Pinang nanti insya-Allah. 3 bulan 4 bulan saya cari saudara. Ya Wan Aisyah, apa khabar? Semoga sihat semuanya. Saudara Abdullah Musa, ya solat asar dulu, tak ada masalah saudara. Sila. Saya pun dah solat tadi. Usai solat saya tadi, terus saya buat pencerahan. Kita jangan lupa saudara, Saudara Abdul Aziz, kita dengan Allah SWT, jangan kita lalai. Mereka yang mempercepatkan setiap kali masuk waktu, segeralah kamu mengerjakan solat. Itu yang terbaiknya. Jangan kita lengahkan. Kerana bila kita lengahkan, Saudara Erna ada diri, dia kata terganggu, tersekat-sekat. Wallahu a'lam bisawab. Kenapalah begitu? Sebab saya katakan saudara, ada gangguan. Kita solat asar, tiap-tiap kali masuk waktu, laksanakan secepat mungkin. Lagi kita tunggu, saudara, kalau kita biarkan waktu berlalu, itulah masanya para syaitan berkeliaran. Itu gambarannya, saudara. Ya, Puan Selamat Yusof, apa khabar? Kuala Pilah katanya panas, lit. Kuala Pilah sedang panas. Nak buat macam mana Puan Selamah? Cuacanya sebegitu. Why? Apa khabar? Cero Max Auto dia nak live bersama dengan saya minta maaf. Saya tak tahu nak buat macam mana. Ini pun gangguan-gangguan ni pun tak tahu nak saya selesaikan. Itulah keadaannya saudara. Sekejap ada, sekejap tak ada. Ya, Puan Mama Shop. Sekejap ada, sekejap tak ada. Dalam satu lagi, saudara. Saudara Anwar Muhammad, apa khabar? Hadir dari Ipoh, Perak. Ya, saudara. Saudara Kekanda Khamis daripada Puchong. Uzami, apa khabar? Live satu lagi, saudara. Nampaknya ada gangguan. Mengapa? Rubiah binti Osman, waalaikumsalam. Kekanda Khamis dari Puchong, saudara. Saudara Zafir, apa khabar, saudara? Siapalah boleh bantu saya. Sekejap ada, sekejap tak ada, saudara. Saudara Mat Karok, waalaikumsalam. Hari ini, saudara, saya ingin membicarakan dengan panjang lebar tentang pemergian Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Pengguna, Allahyarham Datuk Sariuddin Ayub. Tapi saya reserve untuk malam nanti, saudara. Dalam segmen Ruangan Politik 9.30 nanti kita akan panjang. Banyak macam cerita saya dapat nanti, saudara. Ya, saudara Lim Kim Lun, saudara Musafir, saudara Musafir, Puan Syarifah Hafifah. Dia kata panas lah, dia kata dekat Pasir Gudang ni. Suasana yang di Johor panas. Good afternoon, saudara Limbun. Tapi siang-siang ni kita bercerita tentang kehidupan kita. Hari ni saya nak bercakap saudara Ahmad Yusof, apa khabar saudara? Dari Tanjung Karang, katanya cuaca baik. Di Pasir Gudang panas. Di mana lagi kalau ada nak laporan? Madam K, apa khabar? Sekejap ada, sekejap tak ada, Madam K. Jangan betulkan TV anda, ya. Saya nak sebut nanti lagi terganggu semua yang lain.
saudara, Sri Izuli Sosioko, saudara Salim. Begitu juga Dayang Selha dari Putrajaya, saudara. Baik, saudara, hari ini, saudara, sebagaimana yang kita semua ketahui, hari ini adalah hari Isnin, saudara. Hari Isnin tanggal 24 Julai. Saudara, teman-teman, saya rasa mungkin dah balik dari pejabat. Sebab jam pukul 5 petang, sebab itu saya buat. Saudara, Mat Kerokok dia kesediaan rakyat atas pemegang Menteri Ramah Rakyat. InsyaAllah malam ni kita bercerita soal itu, saudara. So, Izari Izaham, salam. Memang saya tahu banyak orang sedih dan saya akan, malam nantilah saya kita bercerita panjang. Banyak cerita yang saya ada, komen-komen daripada kalangan menteri-menteri dan sebagainya, saudara. Siang-siang begini, petang-petang begini, saudara, saya nak bercerita tentang iaitu perakam bisu. Saudara Lim Chiang, perakam bisu yang mampu menterjemahkan 1000 makna. Apakah itu, saudara? Ia tidak lain tak bukan adalah kamera. Dayang Selha, Dayang Selha bukan dari Putrajaya, dari Kota Kinabalu. Oh, terima kasih. Sebetulnya kalau saudara puan-puan Dayang Selha menyatakan dari mana, boleh saya betulkan, tak ada masalah. Kadang-kadang saya ingat-ingat lupa. Saudara Yan Iskandar, jadi yang Dayang Selha dari Kota Kinabalu. Puan Syarifah Hafifah, suara hilang-hilang katanya. Di Pasir Gudang panas. Sekejap ada, sekejap tak ada lah. Puan Azizah dari Taiping panas. Puan Azizah, jangan betulkan TV anda. Sebab di situ selalu banyak gangguannya, saya tahu. Line-nya, sekejap ada, sekejap tak ada. Baik, saudara, yang maksud saya tu, perakam bisu adalah sebenarnya kita ni ada banyak hobi. Saudara, hobi atau apa kegemaran kita. Antara kegemaran ataupun hobi kita adalah bermain dengan kamera. Sebab itu saya katakan kamera itu adalah merupakan perakam bisu yang mampu menyimpan serta mencerita, menterjemahkan 1000 kisah di belakangnya. Sebab itu kadang-kadang bila kita tengok hasil daripada kamera ini, dulu-dulu, saudara, kamera dulu tu dia pakai mentor dia sekali dah snap saja dah tak boleh pakai. Mentol dia macam mentol apa ini elektrik kecil, sebesar buah kana begitulah. Pop, bila dia ambil je gambar tu, snap saja terus hilang, habis dah, tak boleh pakai dah. Dan selalunya mentol itu selalunya kadang anak-anak kecil dia ambil, dia ketuk-ketuk buat jadi permainan. Itu mentol mula-mula dulu kamera, dan kamera 4 segi, saudara. Yang selalunya yang mengambil gambarnya secara adalah tukang gambar, pemotretnya warga keturunan Tionghoa ataupun Cina. Jarang ada orang Melayu yang bermain dengan kamera. Dan kamera tu selalu letak dekat dadanya, dia 4 segi, saudara. Dan ada 2 lensanya. Gambar-gambar itu mula-mula dulu warna gambar hitam putih. Itu selalunya jenamanya tak silap saya Yashica. Yashica, itu kamera dulu yang 4 segi tu. Bila nak ambil tunduk, dia buka, dia buka tu. Itu dulu punya kamera. Kemudian datanglah revolusi dalam kamera dan terbaru zaman saya dulu panggil kamera sinar. Dan itu menggunakan Kodak. Kodak ada 2 jenis lah tu, satu untuk hitam putih, satu untuk warna. Yang warna dipanggil slide. Jadi warna ni selalunya dulu satu gulung tu boleh dapat ambil gambar cuma 24 saja. Tapi kalau yang hitam putih tu 45, saudara. Itu kamera dulu gunakan Kodak. Dan itulah merupakan produk-produk yang datang daripada Jepun. Sebab itu bila saya berbual dengan kawan-kawan, mereka menyatakan kepada saya, hebatnya Jepun ni, di mana-mana saja di penjuru dunia dia sampai menghantar produknya, iaitu Kodak. Kerana masa itu England tak ada Kodak, yang buat Kodaknya semua dari Jepun. Amerika pun tak ada. Tapi evolusi dalam dunia ambil gambar ni, saudara, daripada Jepun, kemudian datang kepada Denmark, daripada Denmark pergi ke Perancis, Itali dan satu dunia, saudara. Dulu-dulu, saudara, gambar selalunya kalau kita pergi rumah melawat rumah saudara kita, saudara yang sihat, terima kasih, Abdul Aziz Abdul Rahman, Tanjung Karang, dia katanya panas. Dulu-dulu kalau kita pergi bertandang rumah saudara mara kita tu, akan ada gambar sekeping potret yang terletak di atas meja hiasan ataupun meja yang digunakan untuk menyimpan pinggan mangkuk parek dan sebagainya, saudara.
Dan adalah gambarnya seorang kanak-kanak yang menerap. Kata kanak-kanak baru belajar menerap. Ya, Saudara Azlin. Selalunya anak-anak lelaki ke, itulah gambar anak kesayangan dalam sebuah keluarga. Kemudian berhampiran dengan itu ada pula gambar sebuah keluarga, selalunya hitam putih, saudara. Gambar itu hitam putih, gambar satu keluarga. Dan gambar ini semua diambil di studio. Bukan macam sekarang ni kita ambil di mana-mana. Dulu pergi ke studio, saudara, kamera kilat, ya, ada mat kerakuh betul. Bila dia pop, dia macam kilat lah. Itu menangkap dia punya lightning, cahaya, ya, saudara Azlin. Dan gambar-gambar dulu memang begitu penuh dengan nostalgia. Gambar datuk kita, nenek kita yang ada gambar yang dirakam sekitar tahun 40-an. Apa khabar saudara Barudin Besah? Salam santun petang. Terima kasih. Lang Al-Banjari. Itu gambar. Sebab itu saya katakan, gambar yang dirakamkan mampu mencerita 1001 peristiwa dan kenangan. Dan juga itulah nostalgia. Selalunya kita akan lihat gambar wanita Melayu ni siap dengan selendang, tapi tak berkelingkup macam sekarang. Selendang saya saudara, kain batik. Bajunya pula bukan baju kurung saudara, baju kebaya. Dan pasangan lakinya selalunya dulu-dulu saudara, dia guna pakai kod. Kod juga. Macam setengah orang tu pakai kod tu, ada dia pakai tali pinggang. Itu yang cetia, tali pinggang hijau tu saudara. Tapi dia pakai kod sebelah tu. Selalunya adalah 1-2 pengiring kiri kanan. Itu anak-anak yang zaman mungkin atuk kita ke papak saudara kita. Tapi gambar itu dirakam sekitar tahun 40-an, tahun 50-an, hitam putih. Tetapi teknologi hari ini saudara mampu untuk mewarnakan gambar itu. Saudara Jumri Abdullah dia kata pantalon. Kain pantalon. Ya, Hafiz Azhara, begitulah hebatnya kamera ni saudara. Dan dia melalui evolusi. Dunia kewartawanan mesti ada gambar. Sebab kalau tak ada gambarnya macam tak puas, tak ada cerita. Hanya gambar hitam putih mengambil nostalgia. Betul saudara Mat Karakoh. Puan Nur Halimah, Waalaikumsalam. Saudara Alias, saudara Abdul Halim Muhammad Noh. Jangan betulkan TV anda bila ada gangguan. Sebab itu line yang saudara masuk tu line yang sedang diganggu. Sekejap ada, sekejap tak ada saudara. Saudara Muhammad Aidi Abdullah. Tu saya kata tadi, sekejap ada, sekejap tak ada, sekejap ada, sekejap tak ada ni. Gambar diambil di kedai gambar pada hari raya. Itu saudara Hashim, selalunya begitulah. Dan gambar-gambar ini diambil oleh keluarganya mesti di kedai. Kedai gambar. Sekarang ni saudara kalau musim Pesta Kombu. Pesta Kombu dia ambillah gambar tu dekat situ saja. Dan ada hiasan belakang tu seolah-olah berada di library ataupun di perpustakaan. Ada gambar buku-buku dan sebagainya. Sebenarnya tak ada apa saudara. Itu hanya hiasan gambar saja. Ya, saudara Muhammad Abdullah. Salam, terima kasih. Saudara Sayuti Ahmad. Kenangan gambar Kodak ni lagi mengusik kenangan. Lain sekarang ni kenangan dah tak dapat dah. Hanya dalam handphone saja. Betul saudara. Tapi hari ini sekarangnya dirakam melalui telefon bimbit. Dulu mesti ada kamera. Kamera ni hitam putih. Kalau kita lihat, kalau keluarga itu keluarga kerja dengan kerajaan, selalunya mereka akan ambil gambar waktu di pejabat. Pakaian misalnya tie. Tie ni kecil saja. Bukan tie besar. Kecil aja tie-nya. Dan mesti berpasangan. Kadang-kadang ambil gambar berampil dengan kereta. Mungkin kereta baru beli, saudara. Itulah kenangan-kenangan yang dirakamkan dengan menggunakan kamera dulu, saudara. Hitam putih. Dan ini yang paling diutamakan adalah gambar persandingan. Bila dah berkahwin, masa persandingan di atas pelamin. Gambar itu boleh katakan emas lah. Satu kemestian bagi setiap pasangan pengantin, kerana itulah disimpan. Setengah tu menyimpan dalam album, tapi setengahnya letak di frame dalam bingkai gambar digantung. Itulah rumah. Nak bagi tahu ini tuan rumahnya, saya dan isteri saya. Itu keadaannya saya dulu saya. Ya, Raja Kamal, Raja Baizan, Waalaikumsalam, apa khabar? Dan saya yakin Raja Kamal, Raja Baizan tentu ada pengalaman silam dengan gambar-gambar yang dulu-dulu. Gambarnya. Dan dulu gambar pengantin saudara, dia dalam keadaan hitam putih, bukan berwarna macam sekarang. Sekarang ni memanglah hitam putih. Warna-warni. Dulu ini hitam putih. Dan dulu sekeping je. Tapi hari ini penuh satu album. Malahan atas teknologi sekarang ni boleh buat video lagi. Video terakam dalam telefon bimbit.
Tetapi ada juga album. Kebanyakan pengantin-pengantin, pasangan pengantin sekarang ni mereka suka ambil gambar pergi ke tepi hutan ataupun tepi tasik dengan pakaian pengantin di luar. Tapi dulu zaman-zaman tahun 70-an 80-an mesti di atas pelamin. Bukan macam sekarang lah. Sekarang ni kebanyakan pengantin nak mahukan ada sesuatu pembaharuan. Ambil gambar di lake club ataupun di kelab tasik perdana ataupun tepi tasik ataupun tepi laut, hiasan dengan bot, sampan, macam-macam lah terpulang pada cita rasa pengantin itu, saudara. Pony Poa, how are you? Ronnie Poa, hello. Itu gambarannya bagaimana, sebab saya katakan gambar itu mampu menceritakan 1000 kisah. Saudara. Dan gambar family penting. Tiap-tiap kali raya lah. Tapi kadang-kadang kalau dah 20 kali raya, 20 tahun raya, saudara tak nak letak kat mana. Itulah perlunya ada album. Dan selalunya ada juga gambar-gambar yang tersorok. Gambar tersorok ini adalah gambar-gambar waktu menyertai rombongan. Macam pergi ke Camara Highland, pergi ke Bukit Fraser Bukit Fraser, ataupun pergi ke Pulau Pinang, menaiki Bukit Bendera ataupun dalam feri dan dalam rombongan. Bila gambar-gambar dalam rombongan tu terselitlah gambar antara kita dengan kekasih kita. Itu gambar dulu-dulu. Kalaulah sepasang kasih itu berakhir dengan perkahwinan, percintaan mereka, gambar itulah merupakan kenangan silam paling menyeronokkan. Ya, saudara Awangku, saudara Alias, saudara Azra, saudara Azli. Itulah rakamannya yang tidak mungkin mampu dilupakan. Kalau pasangan kekasih itu mampu bertahan percintaannya sampai ke jenjang pelamin. Tak gitu Rubidin, saudara Syahrizal. Tetapi kalau tidak sampai ke jenjang pelamin, masing-masing sorok. Tapi dia berlindung dengan ramai-ramai. Saudara Yaya Bai, saudara Zack. Itu juga Abu Seman. Orang zaman dulu pengantin di waktu malam. Iyalah saudara. Tapi ada juga waktu siang. Dan itulah saya kata gambar yang paling wow sekali, gambar perkahwinan. Dan juga zaman gambar-gambar kita bersiaran ataupun melancong dengan kekasih. Sebab itu pentingnya kamera. Dulu kalau tak ada kamera tu, saudara, terpaksalah cari tukang gambar. Dan mahal dulu, saudara, sekeping gambar tu sampai RM3, RM4, saudara. Kemudian adalah kedai-kedai gambar. Sekarang ni kedai gambar hanya digunakan untuk mengambil gambar untuk buat pasport ataupun apa. Sekarang ni kat pengenalan pun pergi dekat pejabat pendaftaran, dah dia snap sendiri. Dulu tak ada, kita kena sediakan gambar ukuran pasport. Atau kena bagi tahu kedai tu, ini gambar nak buat kat pengenalan. Ini gambar saya nak buat pasport. Dia ada saiz-saiz dia. Sekarang ni boleh di snap begitu saja. Tak ada masalah dah. Tak macam dulu lah, saudara. Tetapi ini adalah kenangan-kenangan yang harus kita ingat, saudara. Bagaimana evolusi dalam dunia rakaman. Gambar-gambar. Kadang-kadang ada orang suka ambil gambar pemandangan. Gambar laut, gambar pantai, gambar kereta api, gambar-gambar yang rakaman sejarah. Tapi sekarang ni pakai selfie je, saudara. Dia duduk dekat tepi kapal tu, dia ambil gambar. Dulu kena ada orang tukang ambil. Nixon FM2. Memang real thing memory. Saudara Syamsul Anwar. Itu kamera jenis Nixon. Nikon, bukan Nixon, Nikon. Nikon FM2. Itu memanglah, itu kenangan. Tapi soal sekarang ni, apakah ada lagi? Kalau ada kamera tu, bolehkah digunakan? Apabila industri ataupun industri Kodak dah semakin berkurangan. Nak cari Kodak pun sekarang dah susah, saudara. Kalau saudara pergi kedai-kedai gambar, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Saudara Edi Tahir, jangan lupa gambar dacing. Aku empuk kepala kau pun tahu, Edi. Lain tak ada, cari politik balik. Saudara Azra. Sorry Edi, saya dengan Edi ni, saudara, kadang-kadang suka melawak. Sebab dia empuk kepala kau tahu. Itu melawak saya. Jangan ambil hati, saudara, ya. Edi, jangan ambil hati. Ambil jiwa saja. Puan Hashimah. Begitulah keadaannya, saudara. Kita bercerita petang ni tentang rakaman gambar. Rakaman bisu, saudara. Tak ada apa-apa kita tengok. Tetapi dia mampu menceritakan 1001 makna. Dan menggamit memori kita. Saudara Syahid Noor, dulu-dulu dia kata kena hantar filem untuk dicuci. Tapi lahnya 3 je gambar yang memanglah kadang-kadang tu banyak-banyak kita snap, saudara. Dalam kalau hitam putih tu ada yang 24,
ada yang 42. Kadang-kadang 5-6 keping aja jadi. Lain tu gambarnya goyang. Eddie Tahir, don't play you don't play with me Eddie. Orang Perak yuk. Ada Saudara Osman Kiti. Kenangan zaman Kodak. Ya, zaman Kodak Zamia. Memang kita zaman dulu kita Kodak ni pula kadang-kadang boleh simpan lama. Kamera ni kita ambil gambar 3-4 keping, tunggu dulu. Kadang-kadang berbulan. Sebab itu akhirnya lah kali yang jadinya 3-4 keping aja saudara. Ni siapa ni? Kapal layar lagi legend. Itu gambar dulu-dulu saudara. Pada perikatan. Cakap terus terang lah. Tapi tulisan Cina pula tu. Saudara Muhammad Azmi. Waalaikumsalam. Apa khabar orang Kota Baru? Saudara juga saya yakin mempunyai gambar-gambar kenangan. Ya, mungkin saudara dalam pasukan atau masa bertugas. Super Din dia kata, U-turn ke? Saya U-turn ke mana saudara? Saudara Super Din, apa? Atuk orang kuat PH. Saudara, saya dah kata politik malam. Siang tak ada. Saya tak nak. Jangan tarik saya untuk bercakap soal politik. Saya memberi pencerahan. Siang-siang ini saya memberi pencerahan tentang gambar. Ada dengar? Ada faham? Saudara Superdin? Aduh. Saya sekarang ni, Syed Noh, dia kata zaman video, guna zaman video tape. Zaman video tape ni, saudara, kita ambil sendiri. Ada juga menggunakan kamera, tapi kamera macam mana digunakan oleh juru foto yang dia panggil audio visual. Dia boleh ambil gambar. Saudara, macam mana dia buat filem. Kameranya pun berbeza dengan kamera yang saya kata 4 segi tu, saudara. Sama ada Nokia ke, berbeza. Dia kamera itu dia merakamkan, maka boleh disimpan. Tapi dulu-dulu juru kamera dulu kalau buat filem, maka filem yang di shooting tu kena hantar ke Hong Kong untuk diproses. Sebab itu kalau saudara lihat filem-filem dulu, dia ada tulis tu lab in Hong Kong. Artinya selepas di shoot, maka dia pengarah atau producer tu terpaksa hantar ke Hong Kong untuk diproses. Lepas diproses baru hantar balik, baru kita dapat real filem tu. Jadi begitu juga ini gambar-gambar kita yang video, zaman video kemudian saudara. Selepas adanya evolusi, kita menggunakan telefon bimbit sebagai rakaman. Dulu tak dapat begitu saja, cuma dia panggil still photographer. Dan dalam dunia juru foto ni banyak still photographer, untuk video ataupun untuk televisyen ataupun untuk filem, untuk drama dan sebagainya. Begitu juga dulu-dulu pun filem-filem ni terpaksa dihantar ke Hong Kong untuk diproses. Sekarang tak perlu dah. Dah boleh dibuat di negara kita sendiri saja. Dulu kamera guna Kodak, betul. Eddie Tahir, Kodak T. Nak belajar saudara Superdin boleh, nak belajar dengan saya boleh, tak ada masalah. Mak Mah dia kata, Waalaikumsalam. Saya Puan Rajimah dari Ipoh Perak. Apa khabar Puan? Moga sihat Puan. Moga suami Puan pun sihat. Segera pulih juga tak sihat. Saudara Syahid Noh dia kata nak tengok movie kena sewa videotape lah. RM3. Buka akaun kedai videotape. Itu evolusi dalam dunia perfilman, dalam dunia video. Saudara, ada pula yang porno dan sebagainya. Yang maksud saya adalah gambaran bisu yang ada dalam gambar-gambar yang memang ini saya rasa bila anda lihat je gambar tu akan mengimbau kenangan kita. Kalau pergi ke Mekah tu gambar di depan Kaabah, gantunglah. Tiap-tiap kali kita masuk rumah tengok, teringat saudara. Itu kemampuan gambar ni saudara. Saudara Muhammad Azmi Ali dia kata saya belajar cuci gambar dengan cawangan juru gambar, cawangan jenayah. Betul. Dia bilik gambar ni pula saudara, dia tak boleh terang. Selalunya bilik gambar ni dia warna merah. Dia gunakan lampu warna merah dalam bilik khas. Kemudian setelah diproses dan dia punya dikeluarkan daripada Kodak saudara, dimasuk diletakkan atas satu besin itu saudara, ada dia punya alat-alat kimianya, baru dah dapat tengok gambar. Kalau dia tak jadi saudara, itu dululah saudara Muhammad Azmi, tak gitu. Dia mesti masuk dalam bilik tu mesti berwarna merah dia punya dalaman tu. Itulah kenangan yang sangat berharga saudara Superdin, benar. Dan
bagi saya lah, gambar-gambar ni bila saudara lihat saja, dia cepat mengimbau. Malahan, itulah juga kita akan ingat tahun berapa. Contoh, saudara. Terima kasih Saudara Ali, betul lah tu. Apa saya cakap tu betul, saudara. Macam mana nak memproses gambar, saudara. Dan gambar-gambar yang kita simpan, saudara, kita akan ingat tahun berapa. Contoh, saya katakan, kita hari raya lah. Tahun ni, tahun 89. Tu gambar tu, saya pakai baju ini ya. Sebab sekarang ni, saudara, banyak orang gunakan gambar apa ni, baju-baju raya tu ada temanya. Ada tema warna biru, ada tema warna merah, ada tema warna hijau, ada tema warna coklat dan macam-macam. Saudara, salam dari Kuala Kangsar, kata Puan Nurfisah Idris. Waalaikumsalam. Jadi, kalau ada gambar begitu, tentulah kita ingat, saudara. Tapi sekarang ni dah banyak lah jadi rakam video, saudara. Tapi kalau kita tengok color tu, saya tahu. Tetapi yang maksud saya ni, tanpa ada warna tema. Malahan hitam putih pun kita tahu. Asal latar belakang macam mana. Kadang-kadang latar belakangnya, kalau baru beli kereta, saudara, mestilah ambil gambar hari raya, belakangnya mesti kereta. Saudara. Itu kereta, tak kisahlah kereta Toyota ke, kereta Datsun ke, dulu-dulu sebelum adanya kereta Proton Saga, saudara. Surat Tahir dulu, kalau ambil gambar dapat negatif. Tak ada yang dapat positif. Itu positif duduk dalam lah kan dia. Itu biasalah tu. Jadi, Wak Yamon, terima kasih. Dulu bila bergambar dengan kekasih, kemain bangga betul. Kalau dengan kekasih tu. Tapi tak berani pegang. Jarang lah kalau gambar dengan kekasih lu pegang-pegang tangan, tak ada, saudara. Duduk tu, tapi baunya tu, cuba saudara lihat, baunya kembang sedikit. Saudara Wak Yamon, tu dulu, saudara. Saudara Mahizam, Nizam, dia kata salam dari Perlis. Saudara Abdul Rahman bin Tab, apa khabar? Saudara Wasih, kita bercerita tentang gambar. Hari lain sangkut-sangkut, Haji Anil Lawati, begitulah keadaan, saudara. Saudara Zaid Mud, Teruntum Kasih, dan Muhammad Jeffrey. Begitu juga Saudara Azra. Saya tak tahu kenapa mereka nak ganggu. Siang-siang petang-petang begini tak sepatutnya dia ganggu, sebab saya tak cerita politik pun. Macam petang ini kita mengimbau cerita bagaimana gambar-gambar dulu yang mampu menceritakan 1000 kenangan. Tambah-tambah lagi, saudara, hari lain sangkut-sangkut je kata Nelawati, betul agaknya tu. Saudara Jai Pijo, Waalaikumsalam. Dulu ada simpan gambar dengan awet. Berani ke? Jai. Telinga dah tebal ke? Nelawati Ainul, Waalaikumsalam. Dan tambah-lebih lagi, gambar ini kita rakam. Saudara Hadir dia kata dari Melaka. Kalau ni saudara Spedin atuk gambar-gambar bos-bos kita yang di Dewan UMNO ada lagi kan? Itu gambar-gambar maruah kita tu. Ayalah, Spedin jangan tarik saya ke politik. Saya teringat kehebatan bos bis kita yang dulu, ya, secara gambar-gambar dulu. Dan kadang-kadang gambar tu bila kita ada kesempatan melancong, itu penting tu. Kalau tak ada gambar melancong tu rasa rugi sangat, saudara. Kalau kita pergi ke London, kalau kita pergi ke Jerman, kita pergi ke Mekah, khususnya Mekah apatah lagi, saudara. Di Madinah macam mana bergambar di hadapan Masjid Nabawi. Itu satu rasa kebanggaan yang amat sangat. Sedangkan itu hanyalah perakam bisu. Gambar still. Dan saya bila dapat bergambar dekat Washington, di Amerika, seronoknya simpang. Saudara Jerawasi, dia dulu gambar black and white. Dan ada pelbagai saiz. Pelbagai saiz itu mengikut pada ukuran kertas yang kita minta. Kalau kita minta yang besar-besar lah jadinya, saudara. Kalau kecil-kecil lah jadinya. Jerawasi. Dan yang paling penting bila kita melawat ataupun rekreasi berkelah. Jangan lupa ambil tengok dalam filem Piramli. Filem apa tu yang Pak Udo. Dia dengan cikgu Sarah bergambar. Punyalah seronoknya di tepian pantai. Tapi tak adalah dia live gitu, saudara. Tapi gambar still. Kita pergi Port Dickson, mesti ada dulu, saudara. Tiap-tiap rumah mesti ada. Dan gambar-gambar kebanyakannya tu disimpan dalam album. Album tu pula, saudara, bersusun-susun atas meja. Letak atas meja tamu. Jadi bila tamu datang, sementara nak minum teh, ataupun nak buat kuih, ataupun nak buat kopi ke, saudara, Wan M. Bakri, Waalaikumsalam. Gambar adalah kenangan yang cukup istimewa dalam setiap sejarah kehidupan. Benar, saudara Wan M. Bakri. Sebab itu kadang-kadang letak dia punya album tu sampai 5-6 album, saudara. Dan lepas tu, masa tengok tu, dan tuan rumah tu dengan bangga bercerita.
Itu anak saya sekarang ni, dia belajar dekat London. Buka lagi situ. Itu abang saya, dia pergi haji tahun lepas. Ada album-album kebanggaan keluarga. Ada album-album sejarah silam. Tapi kita ni selalunya adat kita ni, kalau gambar-gambar orang dah meninggal tu, jaranglah kita nak bangga-banggakan. Dan memang kita simpan, tapi untuk kenangan keluarga. Sebab itu kadang-kadang bila berlaku kematian dan sebagainya, selalunya orang tua dulu dia minta supaya semua gambar-gambar ditutup. Saudara. Itu sebenarnya saudara Wan M. Bakri, sebab gambar itu adalah kenangan yang sukar, tidak mungkin mampu dilupakan. Banyak perjalanan kita. Naik bas pun ambil gambar juga. Macam gambar bas mini. Dengan seluar bell bottomnya. Saudara, itu zaman itu gambar dah warna-warni. Dah ada warna. Bukan hitam putih. Gambar-gambar yang hitam putih, saya ingat sekitar tahun 70-an. Dan awal tahun 80-an. Itu hitam putih. Malahan kalau kita pergi sekolah, dapat hadiah sekolah, dapat sukan. Dapat pingat, itu pun seronok ambil gambar tu saudara. Gambar hitam putih. Tetapi evolusi sekitar tahun 83 84 mula ada gambar warna-warni. Seronoklah simpan tu. Tapi masalahnya saudara, gambar warna-warni dia tak tahan lama. Warna je tak tahan lama. Berbeza dengan gambar hitam putih. Gambar hitam putih tu kekal. Dia suka nak kedam. Saya panggil kedam. Gambar ni saudara, kalau dia tak berapa cantik atau nampak dia berbalam-balam, itu saya panggil kedam. Ya, saudara Zah Azizah, apa khabar Zah? Saudara Cendawasih, dia kata duit hantaran pun masuk dalam album. Itu ada juga kadang-kadang pasangan pengantin. Jadi orang ingatkan gambar, rupanya itulah duit hantaran disusun. Wang RM50 ataupun RM100. Saudara, itu digunakan album tu untuk duit hantaran. Tapi maksud saya album gambar. Aduh, itu memang diletak atas meja saudara. Kalau anak ramai melekat dalam album, bila simpan lama-lama, itu saudara kerakor. Duit simpan lama dalam album melekat lah. Sebab album tu pula saudara, dia mesti susun elok-elok, kena dilapiskan pula dengan plastik. Kertas plastik yang telus, yang boleh dilihat di dalam. Tapi gambar warna sekarang saudara, kalau kita tengok, saya ingat paling-paling lama pun dia boleh bertahan dalam 7 tahun, 8 tahun. Kemudian dia punya gambarnya pudar. Itu saya panggil kedam. Bahasa dalam dunia, kalau saya dengan wartawan, dengan fotografer saya, kalau datang gambar begitu, saya panggil gambar kedam. Saudara Mustafa. Perkataan yang sesuai, saya kata, macam mana ni Man? Dengan saya lalu, jurugambar saya, Wak Naha Kamsani, ataupun arwah Man Toba, Saudara Rosli, saudara, Saudara Aziz Jantan, Saudara Dalha Jibuang. Ini antara fotografer atau Khalid Reda. Khalid Reda, Arayaham Ayub Tahir. Ini antara jurugambar-jurugambar yang selalu bila membuat liputan, saya hadir untuk membuat liputan. Mereka ini adalah jurugambar. Jadi bila dah balik dari pejabat, dah siap story apa semua, turun ke bilik fotografer, bilik jurufoto, minta gambar. Mulalah saya tengok, pilih gambar. Waktu itu memanglah naik angin lah saudara. Apa saya gambar ni kedam. Kedam tu gambarnya berbala-bala, tak jelas. Kerana itu nak buat, kadang-kadang kita nak gunakan gambar tu nak buat nak buat cover majalah. Mesti gambar warna, tapi itu menggunakan slide saudara. Slide ini dia bukan seperti gambar warna, tidak. Slide dia macam filem saudara. Dia bukan ada letak pada macam gambar warna, tidak. Dia slide tu baru kita hantar ke kilang untuk diproses, baru dijadikan layoutnya, maka gambar itu digunakan. Itu pakai slide saudara. Salam. Jadi artinya gambar ni ada 3 jenis lah. Satu gambar daripada slide, yang kedua gambar daripada yang telah pun bersedia diterakam dalam kertas, yang ketiga gambar hitam putih. Tapi gambar yang paling wow, yang paling menyentuh perasaan kita adalah gambar hitam putih kerana dia kekal. Saudara, bila saya sebut sini gambar hitam putih, tentulah dalam fikiran anda teringat gambar Allahyarham ibu anda ataupun datuk anda. Mesti ada gambar di rumah kampung. Jadi apakah gambar itu anda sempat bawa datang ke Kuala Lumpur ataupun rumah anda yang baru, ataupun masih terbiar tersangkut di rumah anda. Kalau anda biarkan gambar itu sangkut, akhirnya gambar itu maka dimakan hari orang panggil. Lama-lama hilang gambar tu. Satu benda yang
agak bagi saya lah rugilah rasanya pada generasi kita kalau gambar-gambar itu kita biarkan, akhirnya tak ada siapa pun ambil. Akhirnya segala-galanya hilang. Salam santai Cik Kamariah, apa khabar puan? Muhammad Mustafa, Waalaikumsalam, selamat petang. Jadi bagi saya gambar ini adalah khazanah sebenarnya saya. Menyimpan gambar itu adalah menyimpan khazanah kita sendiri. Peristiwa yang tidak orang alami, hanya kita saja alami. Jadi kalau kita merakamkan gambar itu, selalunya kita guna dua lah, sama ada kita panggil fotografer ataupun kita sendiri. Kalau rakaman kita sendiri itu yang saudara agak lucunya saudara. Dia dulu kamera dulu ada dia punya kaki. Dan kita pakai 4 5 kira 1 2 3 4 5 6 7 prime. Jadi kita letak begitu, tengok adjust elok. Kita pun tahu posisi kita kat mana. Kita pun tekan, itu automatik saudara, kita pun berlari lah. Kadang-kadang dalam tengah berlari itu terlanggar dia punya wayar, bom jatuh. Apa pun tak jadi. Pun ada juga saudara. Selalunya rakaman ni selalu ada juga kadang-kadang gambar macam kita tengok filem Mr. Bean ke ataupun filem orang Melayu kita pada juga saya minta tolong ambil gambar, kita pun bagi kamera dekat dia, kita pun bergaya. Dia kata belakang sikit, belah sikit, dia belah lari dengan kamera-kamera. Menjeritlah kita saudara. Ini banyak peristiwa yang kita alami dalam dunia fotografi. Selalu saya katakan, dan kalau seorang fotografer ataupun seorang juru foto itu saudara, kalau dia kreatif, kadang-kadang gambar dia ambil tu angle-nya berbeza saudara. Gambarnya tak ada gambar macam cermin lah. Bukan gambar yang mengejek, bukan gambar yang orang kata kadang-kadang belah kiri je. Ataupun belah tepi saja. Kalau selalunya juru foto yang mampan, yang mantap, gambar tu sempurna. Dia mesti letak tengah-tengah. Kemudian wajah kita pun cantik. Tapi kalau yang tidak sempurna, gambar berbalam-balam. Itu memang confirm tak sempurna lah. Sebab waktu dia ambil itu, dia bergoyang. Saya selalu beri petua pada teman-teman. Kalau nak ambil gambar, ini kalau selalu memain kamera ke, sama ada dengan telefon pun. Dengan telefon bimbit pun. Kalau nak ambil gambar, sebelum anda nak tekan rakaman itu, tahan nafas. Itu petua dia saudara. Tahan nafas. Ambil gambar tu, letak begitu saudara. Tahan nafas. Baru cantik gambarnya. Kalau kita masih bernafas, kadang-kadang gambar yang terakam itu tak menjadi, tak cantik. Saudara Mat Kerakuh, dia kata gambar hitam putih seluar berkaki besar. Itu bell bottom. Tapi bell bottom dah gambar warna-warni dah ini, saudara Mat. Tetapi zaman kalau hitam putih saudara, gambarnya seluar kaki kecil. Yang sekarang dia tang balik. Yang sekarang ni dia panggil apa ini, seluar yang dia panggil apa ke dia panggil sekarang ni, slim fit. Fashion slim fit. Dulu gambar dulu ada slim fit dah. Sekitar tahun 60-an 70-an dulu, seluar-seluar lelaki yang agak mancung saudara, dia pakai seluar slim fit. Kemudian berubah kepada bell bottom. Kemudian dia berubah kepada baggy. Kemudian biasa macam je. Secara Rabudin Pasarat, dia kata dulu-dulu kamera guna flash. Betul. Satu flash boleh guna 4 kali saja. Itu kalau dia punya lampunya tu, saudara. Dulu kalau tak ada flash ni, gambar tak jadilah. Sebab dia punya cahaya tu tak menangkap kuat. Dan kadang-kadang bila kita ambil gambar, kita bertentangan dengan cahaya. Muka kamera tu, kita menentang cahaya. Itu yang selalunya gambar tak cantik. Tapi wajah kita ni, kita bertentangan dengan cahaya, maka rakaman itu cantik. Saudara, itu dia punya petua. Dan saya harapkan kalau anda hitam putih, zaman Pak Ma'on lah saudara, Edi Tahir. Sebelum Pak Ma'on dah hitam putih dah. Zaman Pak Ma'on itu dia pakai main drum. Bagian nak agak Pak Ma'on punya menari. Saudara Rokia Juno, sebab khabar. Saudara Is, dia kata seluar agogo. Dan seluar agogo tu juga lah slim fit saudara. Dia revolusi seluar datang balik. Saudara Ismail, saudara Alung Tai, Syaira. Jadi saudara, kita harus bersyukur kerana kita dapat melalui dalam suasana evolusi dunia gambar
Jadi sekali kita katakan, gambar itu saudara adalah perakam bisu yang mampu merakamkan 1000 kenangan, 1000 kisah, 1000 cerita. Jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.